Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih menetapkan, Allah masih menjaga iman dan Islam kita sehingga hari ini. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah tetapkan iman kita sehingga yaumul akhirah, sehingga hari kematian kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, dan juga kepada isteri-isteri baginda yang digelar sebagai ummahatil mukminin. Iaitu apa makna ummahatil mukminin? Iaitu ibu-ibu bagi seluruh umat Islam yang beriman. Maknanya kita nanti akan, apabila ditakdirkan oleh Allah SWT untuk masuk syurga, kita akan jumpa dengan ibu-ibu kita, bagi umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu seluruh isteri-isteri baginda. Jadi pada isteri-isteri baginda ni ada hukum yang khusus kepada mereka. Setelah kewafatan baginda Nabi SAW, tidak boleh isteri-isteri baginda ni berkahwin dengan orang lain. Dan dari segi tutup aurat juga ada khusus kepada hukum khusus kepada isteri-isteri baginda, iaitu tidak boleh menampakkan seluruh badannya kepada orang lelaki yang lain. Maknanya kena tutup semua. Jadi itu adalah hukum khusus kepada isteri-isteri baginda. Adapun umat akhir zaman tidak begitulah. Tapi kalau buat macam itu lebih baiklah. Jadi tapi huruf kita, suasana kita ni, kejap lagi orang kata dari mana orang ni kan. Jadi kita ikut keadaan.
Jadi keadaan kita di Malaysia macam ni kita ikut. Jadi itulah ibu-ibu untuk orang yang beriman. Jadi kita akan bertemu dengan mereka di dalam syurga nanti, insya-Allah. Tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi hari ini bila tiap bulan datang, selepas dibenarkan untuk berkuliah, ada perubahan yang besarlah dalam surau ni kan. Dulu nampak kecil je kan. Jadi muslimat pun masih di dalam ni, bila sekali datang jadi luas. Subhanallahal azim. Ini semua bukan berkat tuan-tuan, berkat duit tuan-tuan, berkat usaha tuan-tuan. Kerana apa? Mengimarahkan surau ni. Saya yakin asalnya surau ni tak ada apa-apa. Aircon tak ada, semua tak ada, beranda pun tak ada, kecil je. Mungkin ada waktu tu ada yang gaduh tak nak sumbangkan duit lah apa kan. Tapi berkat usaha tuan-tuan, tengok hasilnya, silap-silap jadi masjid pula nanti kan. Jadi kita mana tahu, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam pengajian kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Cuma saya tak ingat sampai mana. Kita dah masuk ke beriman kepada hari kemudian. Apa dia? 129. Dah masuk kepada hari kemudian, iaitu beriman pada hari kemudian, iaitu hari kiamat. Dah dia sampai mana? Sampai ayat apa? Cuba kita sikit. 103. Pada ayat mana tu? Yang bawah. Kemudian malaikat. Baik. Tak apa, kita ambil atas sikit sekurang-kurang untuk kita murajaah ataupun ulang kaji. Qala al-muallifu rahimahullah taala, berkata pengarang kitab ini iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala Asy-Syafi'i. Imam Nawawi bermadhab Asy-Syafi'i dan berakidah, mazhab akidah dia apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata pengarang, mati adalah perkara tertentu. Kita ambil atas sikit lah tuan-tuan. Ambil pada firman Allah yang surah Al-Ankabut, yang wama hadhil hayah. Qala Allah Ta'ala, wama hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu Taala, firman Allah Taala yang bermaksud, dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan sia-sia dan permainan. Dunia ni adalah satu tempat ujian, dan tempat bukan untuk beristirahat. Sebab itu kata ulama, dunia ini bukan tempat istirahat. Kalau ulama, mereka waktu rehat mereka bagaimana? Seperti mana yang saya dah nyatakan kepada tuan-tuan, waktu rehat mereka adalah ketika mereka melakukan solat-solat sunat di malam hari. Itulah waktu rehat mereka. Dan banyak perkara sia-sia yang berada di atas muka bumi. Dan hari ini macam-macam berlaku. Subhanallahil azim. Tuan-tuan pun tahu, tak perlu disebut kan. Kalau kita tengok apa yang terjadi di dunia ini berbalik kepada zaman dahulu. Hari ini ada tak yang kahwin sejenis? Ada tak yang mengamalkan LGBT? Bila kita sebut perkara macam tu, bukanlah kita nak sebut isu-isu politik, tak. Itu hal mereka lah dalam parlimen ke apa. Tetapi LGBT ni dah ada ke belum? Dah ada pada zaman Nabi Lut. Dah ada. Wabak-wabak, penyakit-penyakit yang tidak pernah keluar di muka bumi ni, ada tak? Ada. Dulu zaman Saidina Umar, wabaknya adalah ta'un. Jadi kita masa kecil-kecil dulu ingat ta'un ni sakit perut. Sakit perut, minta maaf, dan cirit-birit. Tak, ta'un ni wabak yang memang tidak ada ubat. Sehingga kan Roblox pada waktu zaman Saidina Umar, kita guna istilah terkini lah, sahabat Nabi yang merupakan sahabat besar juga, dia menahan Saidina Umar dan dia kata, wahai Amirul Mukminin, pulanglah balik kerana negeri yang kau nak pergi ni menular wabaknya.
Jadi ulama ambil cerita tu sebagai untuk diaplikasikan pada zaman kini. Dan wabak hari ini juga tidak ada pada zaman dahulu. Nanti ada hadis tentang benda tu. Okey, jadi perkara yang sia-sia dan permainan, bila disebut oleh Allah Subhanahu taala perkara sia-sia dan permainan dunia ini, nak bagi tahu kepada kita bahawa dunia ini penuh dengan hayalan, penuh dengan tipu daya. Kadang-kadang dengan duit kita, gaji kita pun kita tertipu. Okey, semua beli semua lalas. Bila kita mati, anak-anak kita berebut harta kita. Itu permainan juga. Jadi kita kena uruskan kewangan kita dengan cantik, dengan betul. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenarnya, kalau adalah mereka itu mengetahui. Allah pesan kat kita bahawa orang yang cerdik, orang yang mengetahui tentang perkara ini, dia tidak akan mensia-siakan kehidupannya semasa di dunia. Kerana apa? Seperti mana yang kita bagi tahu tadi, bahawa dunia ini bukanlah tempat rehat, tetapi dia tempat persinggahan sekejap, untuk kita kutip segala perkara-perkara kebaikan untuk dijadikan bekalan ke dunia, ke alam akhirat. Ada orang tanya kadang-kadang, Ustaz, boleh tak Allah jadikan dunia selepas kematian seluruh alam ini? Boleh. Tetapi kehendak Allah berat kepada Allah tidak akan menjadikan kembali. Maknanya Allah mampu, Allah maha kuasa nak jadikan apa saja, tetapi kehendak Allah lebih berat kepada apa? Allah tidak akan menjadikan kembali dunia seperti sekarang. Kalau macam tu, kalau dijadikan dunia semula, bermakna orang-orang kafir ni tahu dah, bila dia masuk dalam neraka, dia tahu dah azab dalam neraka. Jadi sebab itu perbualan orang ahli-ahli neraka dalam neraka dengan Allah Taala, mereka kata apa? Ya Tuhanku, kalau aku tahu, kalau kami tahu azab neraka ini sangat dahsyat yang kami rasakan ini, maka tolonglah kembalikan kami ke dunia balik. Jadi Allah tak nak buat. Sebab apa? Allah memang nak azabkan mereka. Dan azab Allah itu bukanlah menunjuk kezaliman Allah Subhanahu Wa Taala. Haram kita mengatakan bahawa Allah itu zalim. Allah ni suka-suka hati je nak azab orang. Tak. Itu haram kita mengatakan begitu. Jadi firman Allah dalam surah Al-Ankabut memberitahu kepada kita dan memberi pesanan peringatan kepada kita bahawa dunia ini kita jangan main-main. Dunia ini adalah tempat untuk kita cari bekalan hari akhirat. Kalau insya-Allah kita doa, diri kita, zuriat kita, pasangan kita masuk bersama-sama dalam syurga. Dalam syurga tak ada pengajian dah tuan-tuan. Pengajian kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, tazkirah 5 minit ke, tak ada dah. Kat mana tuan-tuan nak dapat? Sekarang. Dekat dalam syurga tidak ada amal ibadah lah. Kat mana tuan-tuan nak buat? Sekarang. Bukan saya marah tuan-tuan, pesan kat diri juga. Sama-sama kita pesan kan. Wahai Ustaz Farid, nak banyakkan amalan kat dunia, bukan sekadar kamu cerita dekat orang, ceramah kat orang, bagi tazkirah kat orang. Kamu pun sama. Jadi nak buat amal kebajikan tidak ada masa dah dalam syurga, kerana syurga ini tempat bersukaria. Makna sukaria ni apa saja yang kita nak, apa saja nikmat yang kita mahukan, Allah pasti bagi. Dan dalam syurga juga apa yang kita tidak pernah dapat di muka bumi, kita akan dapat di dalam syurga. Tapi berjaga-jaga. Pesanan Allah dalam surah Al-Ankabut, kalau kita sia-siakan kehidupan kita di dunia, maka kita akan menempuhi azab yang sangat pedih di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah memberitahu bahawa umat Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala tetapi matinya dalam keadaan dosa besar sehingga tidak sempat bertaubat, mereka ini akan dipindahkan oleh Allah dan masuk ke dalam syurga. Walaupun begitu,
Adakah kita tanya diri masing-masing, adakah sebelum Allah nak pindahkan kita daripada azab neraka ke dalam syurga, adakah kita sanggup menghadapi neraka Allah Subhanahu wa taala? Dia macam ni. Dia akan sampai dalam belakang ni bab syurga dan neraka, tapi kita bagi gambaran sedikit. Neraka Allah Ta'ala, umat Islam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, bila dia masuk ke dalam neraka, umat Islam yang mati di atas dosa besar, tak sempat bertaubat, kecuali syirik. Kalau umat Islam dia syirik, dia murtad, dia sembah benda lain, maka dia termasuk dalam orang kafir. Jadi dia akan terjunam ke dalam neraka sehingga ke dasar. Tapi orang Islam yang mati di atas dosa-dosa besar, dan tapi dia masih beriman, dia tak syirik, dia tak murtad, dia cuma buat dosa besar, minum arak, berzina, melawan ibu ayah dia, tidak menghormati atau tidak memuliakan anak-anak yatim. Mereka ini dan mereka bila sebelum mati mereka tak sempat bertaubat, mereka ini diazab atas dosa-dosa besar mereka. Tetapi rahmat Allah Ta'ala, kata ulama, kata guru kami, umat Islam walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan sampai ke dasar neraka. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkemungkinan besar belum sampai habisnya azabnya, Allah telah pindahkan dia ke dalam syurga. Tetapi orang yang murtad, orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, tidak bertaubat dan kafir, mereka ini akan terjunam ke dalam neraka yang jarak turunnya daripada dasar daripada atas sehingga ke dasar memakan masa 70 tahun. Subhanallah alazim. Itu nanti syurga, nanti kita akan. Baik, qala al-muallif rahimahullah taala. Kata pengarang, manusia akan dikumpulkan di sana setelah mati. Ni kita kena yakin dan kena iktikad, kena pegang akidah ni. Okey. Sebab ada golongan sesat yang tidak percaya akan dibangkitkan manusia ini semula setelah kematian. Tengok perjalanan kita. Asalnya kita tak ada. Kita tak tahu pun kita ini akan hidup. Maka Allah hidupkan kita melalui rahim ibu kita dan Allah wujudkan kita ke dunia. Sampai satu tahap Allah matikan kita, kemudian semua segala makhluk dah mati, Allah bangkitkan semula. Maknanya tiada, ada, tiada, ada. Tapi ke alam yang lain. Kita kena yakin, tak boleh menafikan. Sebagai contoh, golongan sesat yang menafikan kebangkitan ni adalah golongan Mu'tazilah. Itu nanti tuan-tuan boleh rujuk kepada tuan-tuan guru yang ajar tuan-tuan tentang bab akidah. Tanya dia, tak ada masalah. Okey, jadi apa kata Imam Nawawi, kita kena yakin bahawa akan dibangkitkan kita, dihidupkan kita, dikumpulkan kita semula dan dibangkitkan untuk menghadapi persoalan hidup yang baru. Subhanallahal-azim. Orang-orang yang beriman sudah tentu mengetahui betapa sulitnya perkara yang akan ditemui, tetapi jalan mengatasinya ada ditunjukkan dan diterangkan oleh agama. Orang kita ni kalau nak buat ibadah ni memang kadang-kadang sampai satu tahap kita rasa malas, tetapi kita kena lawan malas itu. Memang orang Islam ni dia nampak fizikal. Ni saya nak bagi kefahaman, kita nak kongsikan kefahaman. Nampak secara fizikalnya ibadah itu macam menyempitkan waktu kita, subhanallahal-azim. Tetapi percayalah, dengan ibadah itu, dengan jalan yang Allah telah berikan kepada kita ini, dia sebenarnya akan menyenangkan kita di yaumul akhirah. Sebab itu kalau orang kata tariqah, kadang-kadang orang tariqah ini mereka tak betul dari segi apa, mereka tak nak belajar pun tentang fardu ain, mereka kira zikir je. Bukan macam tu agama sebelum nak masuk kepada tasawuf ataupun sebelum nak belajar tariqah, nak ikut tarikat yang lain ni, wajib kita kena habiskan fardu ain. Hari ni tuan-tuan tengok, saya bagi tahulah tuan-tuan kan. Tuan-tuan tengok dalam Facebook Makrifat Tok Kenali. Tengok balik sekarang yang mana ada Facebook, tulis dekat Facebook tu page Makrifat Tok Kenali. Tuan-tuan tengok perbezaan
ilmu di antara guru-guru kita yang benar ajar dengan perbezaan apa yang disyarahkan oleh seorang tu dalam page tersebut. Ini menyesatkan, belum lagi cerita tentang ajaran-ajaran sesat yang lain. Subhanallahul azim. Jadi kita nak kehidupan kita ini berada di atas jalan yang benar. Sebab itu kita tiap-tiap hari kita doa kepada Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami semua jalan yang lurus. Sebab itu kata ulama, kita membalas balik doa itu dengan perkataan setelah waladdallin, apa dia? Amin, kerana mengaminkan doa tu. Contoh tuan-tuan kan, dengar bila solat berjemaah, tu imam baca Al-Fatihah, dan bila habis surah Al-Fatihah tu, apa kita balas? Amin. Kerana dalam Al-Fatihah tu ada doa. Sebab tapi ada seorang yang berasal di negeri Perak, dia bekas satu sekolah agama di negeri Perak, dia terjemahkan ihdinas siratal mustaqim itu dengan terjemahan yang songsang. Dia kata apa? Tengok, Nabi pun minta dekat Allah, suruh Allah tunjuk dekat dia jalan yang lurus. Subhanallahul azim. Dia nak mengatakan bahawa apa? Nabi pun jalan dia tak benar lagi. Subhanallahul azim. Jaga-jaga tuan-tuan. Jangan terkesan semua ceramah-ceramah agama, kalau sekalipun yang saya sampai ini tidak benar dan tuan-tuan belajar daripada guru yang benar, tolong tegur. Tu. Jangan kira orang yang duduk di depan ni serban, baju, jubah hijau, alim ni. Tak. Islam, keimanan seseorang itu bukan berpaut kepada serban, bukan berpaut kepada jubah, bukan berpaut pada pakaian. Tetapi iman itu adalah pegangan seseorang itu dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang kelima ni yang kita sedang bahas ini adalah perkara dari rukun iman, iaitu percaya pada hari yang kemudian. Jadi kata pengarang lagi, mati adalah perkara yang tentu, cuma masanya tidak diketahui. Ada perkara pada diri kita ni dipanggil sebagai ikhtiari. Apa yang dimaksudkan dengan ikhtiari? Ikhtiari itu maknanya perbuatan yang dipilih oleh manusia, tetapi itu juga kehendak Allah Ta'ala. Kita kena, secara dasar kita kena faham bahawa semua yang berlaku di muka bumi ini adalah di bawah kehendak Allah Ta'ala dan di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, termasuk pilihan kita. Contoh, perbuatan kita yang kita pilih apa dia? Kita ambil makanan dan suap di mulut, dan kita boleh pilih masa bila kita nak makan. Tetapi kematian, mengalirnya darah, degupan jantung, kerdipan mata, itu semua yang memang Allah yang gerakkan, dan sebenarnya pilihan kita itu pun Allah yang gerakkan juga. Kedua-dua ni semua di bawah kehendak Allah Ta'ala. Cuma Allah berikan kelonggaran kepada manusia untuk buat pilihan, dan pilihan itu juga merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa saya kata begitu? Contoh, kita nak makan, kita kata, kita bagi contoh tadi, kita ambil tangan kita ambil makanan dan kita suap. Itu kehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau kehendak Allah yang lain, macam mana? Kalau Allah berkehendak tangan Ustaz Farid ni lumpuh, tak mampu juga nak ambil makanan. Maknanya kedua-dua sama ada perbuatan itu perbuatan yang ikhtiari, yang boleh dipilih oleh umat manusia, ataupun perbuatan itu tidak boleh dipilih, iaitu degupan jantung, kematian. Kedua-dua itu termasuk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan jadi macam satu golongan yang sesat. Dia kata Jabariyah. Golongan Jabariyah ni dia kata apa? Semua yang terjadi ni semua Allah punya kerja. Dia tuduh Allah. Dia tuduh Allah, sehingga kan dia kata apa? Allah ni paksa kami. Subhanallahal azim. Tidak. Dan ada pula yang mengatakan satu golongan yang dipanggil sebagai Qadariyah. Dia kata apa? Semua perbuatan manusia ini tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Subhanallahal azim. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah.
Kita percaya bahawa apa yang kita pilih ni, saya nak pegang botol ni, ini juga kehendak Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala menggerakkan tangan saya. Dan degupan jantung yang kita tak tahu berapa banyak kali sehari dia berdenyut, ataupun kedipan mata berapa sehari dia berkelip, itu juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena yakin macam tu. Cuma masanya tidak diketahui, kita tak tahu. Hatta baginda Nabi SAW pun tak tahu bila datang hari kematiannya. Kita tahu bilanya wafat Rasulullah setelah Nabi dah wafat baru kita tahu kan. Ulama membahaskan tentang tarikh Rasulullah wafat. Kita sendiri pun tak tahu. Hatta yang ada di dalam tubuh badan kita pun kita tak tahu. Apa dia? Makhluk yang bernama roh. Ada sebilangan yang kita tak mampu nak fikirkan. Apa dia? Contoh roh. Tuan-tuan boleh fikir tak bagaimana keadaan ataupun bagaimana bentuk roh? Bagaimana di mana roh duduk? Secara umumnya kita akan jawab roh duduk dalam badan. Tapi kat mana? Kita tak boleh fikirkan roh itu. Kita dengan makhluk pun kita tak mampu nak fikirkan. Itu bermakna apa? Manusia ni sangat lemah dan memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati bukanlah bererti lenyap sama sekali. Mati itu bukan habis semua sekali. Sebab apa? Sebab akan datang alam yang lain untuk kita tempuh. Mati ini sekadar nak bagi tahu kepada kita itu kekuasaan Allah. Kerana apa? Allah mampu menghidupkan dan mematikan sesuatu. Tetapi mati adalah bertukar tempat. Tu ingat tu tuan-tuan. Ustaz Farid ingat. Mati itu bukan hilang segala-galanya, bukan lenyap segala-galanya. Contoh, kadang-kadang manusia ni biar aku mati. Manusia selalu cakap biar aku mati. Asyik-asyik minta hutang je, biar aku mati, orang tak dapat cari aku. Bukan. Bila matinya kita, hutang masih ada dengan orang, tergantung amalan kita. Maknanya di sini betul kata Imam Nawawi, mati itu adalah bertukar tempat saja. Bila kita masuk ke alam lain, kita akan menghadapi situasi alam lain. Subhanallah azim. Bekalan untuknya tentulah mesti disediakan. Kalau tidak, kecewalah dia. Kata Imam Nawawi, kita nak pergi ke tempat lain macam kita lah. Nak pergi balik kampung, takkan kita bawa selai sepinggang. Takkan mentang-mentang memang kita anak ayah. Takkan bila nak balik kampung bawa isteri, anak, semua kita nak semua pakai mak ayah kita punya. Pastinya kita kena ada bekalan dari segi kewangan. Bila kita balik kampung, mak kita pun alung, mak ni teringin makan sate, takkan kita nak pakai duit mak kita. Dia dah cakap kat kita tu, maknanya kita perlu ada bekalan. Bila sampai di kampung juga, takkan kita nak bagi diri kita, isteri kita, anak perempuan kita, anak lelaki kita semua pakai kain pelikat, kain batik, atuk dan nenek dia, mesti kita bawa bekalan. Begitulah juga keadaan kita nak menghadapi alam seterusnya. Macam tu dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan fatrah ataupun jangka masa nak menempuhi alam itu sangat-sangatlah getir. Orang kita daripada alam rahim, kemudian kita alam dunia. Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup ini akan fana, iaitu akan hancur. Hatta siapa dia? Hatta malaikat yang mencabut nyawa pun dia akan mati. Kecuali malaikat-malaikat yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk kekal selama-lamanya. Siapa dia? Malaikat yang menjaga syurga dan malaikat yang menjaga neraka di antaranya. Sebab apa? Mereka nak bagi nikmat-nikmat. Bagi yang jaga syurga ni, mereka nak bagi nikmat orang ahli syurga. Yang malaikat yang jaga neraka pula, Malik, mereka ini dihidupkan oleh Allah Ta'ala untuk mengazab berhari-hari. Tuan-tuan, kita dah ada di alam fana, iaitu alam yang akan hancur lebur, iaitu alam dunia. Kita akan menempuhi alam barzakh dan kita akan menempuhi alam mahsyar. Alam mahsyar ni belum sampai kepada alam akhirat.
iaitu alam mahsyar ni tempat berkumpulnya kita. Alam akhirat adalah tempat di situ akan dihitung segala amalan kita. Dan perjalanan itu sangat-sangatlah getir. Sebelum kita nak sampai kepada alam mahsyar, bila Allah bangkitkan dia hari kiamat ni tuan-tuan, untungnya umat Islam ini bila habis saja tanda-tanda kiamat 10 yang besar. Tanda-tanda kiamat 10 yang besar ada tanda-tanda kiamat yang besar ada 10 saja. Tanda kiamat yang kecil ada banyak. Dan di antara hadis Nabi SAW yang sahih, dalam satu hadis yang saya dengar dan saya belajar daripada guru kami, beliau menyatakan di antara tanda-tanda kecil yang sedang kita meniti di atasnya adalah datangnya satu penyakit yang tidak pernah ada pada zaman dahulu. Maknanya sekarang ni penyakit yang tidak ada zaman dahulu. Dia istilah dia mungkin keadaan itu berlainan dan penyakit itu, wabak itu tidak ada pada zaman dahulu, tetapi ada zaman sekarang. Ini antara tanda-tanda kecil yang sedang berlaku. Yang telah berlaku apa dia tuan-tuan? Kewafatan baginda Nabi SAW. Nampak? Itu antara tanda-tanda kecil yang telah berlaku dan yang sedang berlaku. Yang 10 tanda-tanda besar tu belum berlaku lagi. Habis saja tanda-tanda kecil, maka akan berlakunya 10 tanda tu. Setelah habis tanda-tanda besar, tanda-tanda kiamat besar yang 10 tu, maka barulah berlakunya kiamat. Dan berlakunya kiamat itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk malaikat tiup sangkakala itu. Keadaan itu Allah merahmati orang Islam. Ketika itu tidak ada seorang orang Islam pun yang hidup di atas muka bumi. Yang tinggal hanya orang kafir saja. Bayangkan tuan-tuan, Allah azab orang kafir ni daripada alam kubur lagi. Bila datang hari kiamat, Allah perintahkan tiup sangkakala, yang mana berbaki daripada golongan kafir, murtad dan syirik, mereka ini akan merasakan azab sangkakala. Tapi umat Islam ketika itu dalam keadaan memang semua dah mati. Jadi kita terselamatlah dari situ. Dari situ. Jadi benda itu dikatakan oleh guru kami. Jadi nak cerita tentang hari kiamat ni, dia ada bab yang khusus yang sangat panjang. Kalau kita meneliti tentangnya, pastinya kita akan tahu betapa dahsyatnya golongan itu. Dan bila kita dah di alam kubur, Allah perintahkan malaikat untuk tiup sangkakala, dan antara sangkakala tu tujuannya adalah untuk bangkitkan semua manusia. Dan ketika itu kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia ini yang akan pergi berjalan ke padang mahsyar dalam 3 keadaan. Yang pertama, orang yang beriman ini mereka berjalan seperti mereka berjalan di atas muka bumi, iaitu mereka berjalan dengan menggunakan kaki mereka dan berpakaian. Yang kedua, mereka berjalan di atas kepala mereka sendiri. Subhanallah nazim. Dan yang ketiga, kalau tak silap saya, mereka diheret oleh para malaikat untuk berjalan ke padang mahsyar. Jadi itu antaranya keadaan. Dan sikit lagi kita ambil satu perenggan lagi. Itu keadaan. Nanti saya akan bagi tahu apa dia tanda-tanda 10 tanda-tanda kiamat yang besar, insya-Allah, kalau diberikan ruang, insya-Allah. Umur seseorang manusia terbatas. Manusia ni akan mati. Hanya Allah saja tidak mati. Seperti mana dalam surah Ar-Rahman Allah sebut, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang bernyawa ni pasti akan hancur, kecuali kekuasaan dan zat Allah Subhanahu Wa Taala saja yang akan kekal abadi. Sampai masanya datanglah ajalnya. Semua ni dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa dalam dalam rahim ibu kita lagi. Para malaikat di langit diutuskan untuk menerima rohnya yang telah berpisah dari badannya. Seseorang yang beriman diterimanya dan dengan hormat dan ucapan selamat. Kata Allah SWT, allazi natatawaffahumul malaikah tayyibina yaquluna salamun alaikum.
para malaikat di langit, bagi roh orang yang beriman, kata Allah Subhanahu taala, mereka ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu taala dan diterima oleh malaikat dengan baik, sambil berkata, kesejahteraan atas kamu, subhanallah azim. Jadi tuan-tuan, cukup itu je lah sekadar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf kalau mengambil masa yang lama. Semoga ianya bermanfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.